Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar yang saya kasih, kita terus meneruskan PDPC kita untuk kali ini. Saya akan menerangkan tentang tema 3 berkaitan dengan kemajuan dan pembangunan. Okey, kali ini kita akan lihat kemajuan pendidikan, iaitu proses perubahan pendidikan daripada sistem pendidikan tradisional kepada pendidikan moden. Jadi hari ini juga kita akan buat pengkhususan tentang sistem pendidikan di negara Jerman. Okey pelajar, bila kita melihat kepada kemajuan pendidikan, salah satu sebab mengapa pendidikan di Jerman dan sebelum ini pendidikan di Perancis dipilih untuk dijadikan satu kajian dalam sekatan sejarah, disebabkan oleh kemajuan yang dicapai oleh kedua-dua negara ini dari segi pendidikan. Kedua, kita kena faham apa dia proses perubahan pendidikan. Proses perubahan pendidikan itu berlaku daripada sistem pendidikan tradisional yang menjadi tradisi pada waktu itu, pada abad ke-16, abad ke-17, abad ke-18, yang lebih menekankan kepada pendidikan agama, nilai dan juga moral. Jadi selepas berlakunya Renaissance, perubahan dari segi pemikiran, idea-idea baru muncul yang mana manusia mula melihat kepada logik akal, dan setiap satu perkara itu dinatijahkan daripada sebab dan akibat. Ini membawa kepada perkembangan sistem pendidikan moden, khususnya di Jerman. Di Jerman satu lagi faktor penting yang membawa perubahan ini disebabkan oleh peranan dan dasar-dasar yang dibuat oleh pemerintah, khususnya Raja Frederick daripada Frederick pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Kebanyakan raja-raja Jerman pada waktu ini mementingkan pendidikan. Ini menjadikan perkembangan sistem pendidikan moden di Jerman itu sesuatu yang sangat istimewa, dan hingga hari ini kita lihat Jerman menjadi suatu kuasa industri yang cukup terkenal dalam bidang industri berteknologi tinggi, khususnya yang memerlukan ilmu pengetahuan yang tinggi. Ini akibat daripada dasar-dasar kerajaan, usaha-usaha yang dibuat untuk meningkatkan khususnya pendidikan vocational, teknik dan juga politeknik yang lebih mengkhusus kepada pendidikan berasaskan bidang-bidang kejuruteraan profesional dan bidang-bidang yang lain. Ke dalam sistem pendidikan, bila kita membincangkan tentang sistem pendidikan, 5 perkara dasar yang perlu kita fahami. Pertama, seperti yang saya telah terangkan sebelum ini, itu institusi pendidikan. Dalam sistem pendidikan mesti ada institusi pendidikan, iaitu peringkat-peringkat pendidikan, daripada tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, college dan hinggalah ke peringkat universiti. Itu dipanggil institusi pendidikan, yang pertama. Yang kedua, kita kena faham, dalam sistem pendidikan kita tidak lari, kita mesti jelaskan, iaitu guru ataupun tenaga pengajar yang menjadi tulang belakang kepada institusi pendidikan di setiap peringkat, daripada tadika sehinggalah ke peringkat universiti. Dan yang ketiga, dalam sistem pendidikan juga berkaitan dengan pelajar, siapa yang menduduki setiap peringkat tersebut, daripada peringkat tadika sampailah peringkat universiti, dari segi umur, dari segi jantina, dari segi dari segi kelayakan ataupun pendidikan asas yang perlu mereka ada. Itu semua menjadi perkara penting yang kita boleh huraikan berkaitan dengan pelajar dalam sistem pendidikan. Dan yang keempat adalah kurikulum. Kurikulum adalah sesuatu perkara yang sangat penting sebab dia menentukan apa yang sepatutnya pelajar pelajari di peringkat tadika, di peringkat rendah, di peringkat menengah, di peringkat college dan sampailah peringkat universiti. Apa yang terkandung di dalam kurikulum itu termasuklah sukatannya, PDPC yang digunakan ataupun kaedah pengajaran dan pembelajaran, tahap guru, pencapaian pelajar dari segi penilaian, peperiksaan, semua itu dinilai, terkandung di dalam apa yang dikatakan sebagai kurikulum. Itu juga buku teks yang digunakan, subjek-subjek yang diajar di setiap peringkat institusi pendidikan, semua itu ada di dalam kurikulum. Dan perkara yang kelima perlu kita faham adalah dasar-dasar pendidikan yang dibuat oleh kerajaan ataupun peranan kerajaan itu sendiri, kita boleh masukkan dekat sini. Jadi banyak perkara yang membawa kepada perkembangan sesuatu pendidikan. Ini sama ada di Perancis
di Jerman ataupun mungkin di negara kita. Okay, jadi 5 perkara yang menjadi isu penting yang mesti pelajar kuasai dan mesti kaitkan dalam setiap fakta atau isi yang kita sampaikan bila kita nak membicarakan tentang sistem pendidikan. Okey, kita mulakan. Hari ini saya akan terangkan tentang pendidikan di Jerman. Okay, ini adalah carta secara umumnya sistem pendidikan di negara Jerman yang ada pada hari ini, dan dia berlandaskan apa yang telah berlaku pada abad ke-17, abad ke-18 dan abad ke-19 di Jerman sehinggalah dia menjadi satu sistem pendidikan yang efisien, satu sistem pendidikan yang teratur, sistematik, dan dia berkembang dari setiap peringkat, daripada peringkat tadika sehinggalah ke peringkat universiti. Okay, perkara yang pertama perlu kita faham adalah dasar pendidikan. Okay, apakah yang terkandung dalam dasar pendidikan ini di sebuah negara Jerman pada waktu itu? Okay, pada abad ke-18, abad ke-19, kalau kita lihat dasar pendidikan yang dikemukakan oleh kerajaan Jerman pada waktu itu, misalnya semasa pemerintahan Raja Frederick William pertama, okay, di mana satu kod undang-undang pendidikan telah diperkenalkan. Okay, kod undang-undang ini pada awalnya digunakan untuk sekolah-sekolah Latin dan juga sekolah-sekolah yang dikendalikan oleh golongan mubalik. Dan mesti akur dengan kod undang-undang ini. Apa yang terkandung dalam kod undang-undang ini, salah satunya adalah pada waktu itu satu ordinan yang dipanggil Advisory Ordinance ini telah dikeluarkan, di mana sekolah awam diwajibkan untuk diwajibkan, di mana setiap rakyat Jerman pada waktu itu ibu bapanya mesti menghantar anak mereka ke sekolah mengikut Akta Advisory Order ini. Okay, itu pertama dari segi dasar pendidikan. Yang kedua, pada tahun 1763 Julius Hacker telah mengubah satu undang-undang yang general yang dipanggil Undang-Undang General Landschule Regiment merupakan undang-undang persekolahan pertama di seluruh Prussia pada waktu itu. Undang-undang ini mengandungi maklumat mengenai pembinaan sekolah, yuran pengajian, bantuan kerajaan, yuran pengajian, sekolah bantuan kerajaan, dan juga gaji guru pada waktu itu. Jadi dasar pendidikan itu jelas, di mana pemerintah pada itu telah menentukan apakah sepatutnya ada ala tuju pendidikan. Okay, itu dia yang kita panggil sebagai dasar pendidikan. Okay, mula dengan memperkenalkan beberapa kod undang-undang untuk dilaksanakan di setiap peringkat permulaan daripada peringkat rendah sampailah peringkat yang lebih tinggi. Okay, jadi ini satu perkara penting yang berkaitan dengan permulaan kepada sistem pendidikan di Jerman. Selain daripada dasar pendidikan tadi, dari segi pelaksanaan penguatkuasaan undang-undang untuk memastikan sistem pendidikan itu dapat dilaksanakan di setiap peringkat dan kepada semua rakyat Jerman pada waktu itu tanpa mengira apa dikatakan sebagai kelas ataupun kedudukan seseorang. Okey, yang kedua, pemerintah pada waktu itu telah membuat banyak sekolah-sekolah ataupun membina banyak sekolah-sekolah baru. Jadi itu juga menjadi perkara yang penting, di mana lebih kurang 1,000 buah sekolah rendah dan 8,000 buah sekolah baru telah dibina pada waktu itu. Okey, terutamanya semasa pemerintahan Raja Frederick yang pertama, sekolah-sekolah ini telah dibina di seluruh negara Jerman. Dari segi dasar pemerintahan juga, kalau kita lihat kerajaan Jerman juga telah memberi bantuan keuangan, khususnya semasa Raja Frederick William pertama, di mana dia telah memberi sumbangan keuangan untuk menyediakan prasarana, infrastruktur, peralatan di sekolah dengan lebih baik. Beliau telah menyumbang sebanyak 50,000 taler untuk membaiki bangunan yang telah usang dan juga meningkatkan kemudahan yang ada di sekolah-sekolah di seluruh Jerman pada waktu itu. Baginda juga telah menggunakan tanah yang luas untuk tujuan pembinaan sekolah. Ini adalah satu dasar penting yang dimainkan oleh kerajaan sebagai pemerintah pada waktu itu untuk memajukan pendidikan, khususnya mengalihkan daripada pendidikan tradisional kepada pendidikan moden sesuai dengan keperluan industri, keperluan ekonomi pada waktu itu. Okey, perkara kedua dalam sistem pendidikan di Jerman adalah dari segi institusi pendidikan. Okey, institusi pendidikan di Jerman kalau kita lihat terdiri pada 4 peringkat pendidikan. Okey, peringkat yang pertama pendidikan rendah.
Okey, pendidikan rendah adalah untuk semua lapisan penduduk di Jerman pada waktu itu. Pelajar-pelajar di peringkat rendah ini terdiri pada pelajar berumur 7 tahun sehingga 14 tahun. Okey, di mana mereka dikehendaki untuk mendaftar di sekolah rendah. Di peringkat rendah, mata pelajaran yang diajar pada waktu ini terdiri pada mata pelajaran agama, kemahiran membaca, menulis dan mengira, geografi, sejarah dan gimnastik. Okey, selepas pendidikan rendah, pelajar akan menyambungkan pelajaran di peringkat menengah ni ataupun pendidikan menengah di sekolah, sama ada sekolah gymnasium ataupun sekolah awam. Okey, dan pelajar akan mengambil masa selama 9 tahun ni ketika berada di sekolah menengah. Dan yang ketiga, di peringkat sekolah menengah ini juga terdapat pendidikan yang ketiga selepas menengah adalah pendidikan teknikal, termasuklah sekolah teknik dan juga sekolah vocational, poli dan sebagainya. Sektor perindustrian dan perdagangan pada waktu ini dijadikan pilihan apabila pelajar-pelajar lepasan sekolah menengah akan mengikuti pendidikan teknikal, sama ada dalam bidang perindustrian ataupun dalam bidang pendidikan. Itu adalah peluang pendidikan yang diberikan di Jerman pada waktu itu. Seperti sekolah-sekolah teknik, politeknik dan juga sekolah-sekolah perdagangan. Ini telah banyak diwujudkan di negara Jerman pada waktu itu. Dan yang peringkat yang paling tinggi selepas ini adalah peringkat universiti, di mana 4 fakulti utama yang wujud pada waktu itu adalah fakulti teologi, undang-undang, perubatan dan juga falsafah. Dan antara universiti yang terkenal di Jerman pada waktu itu adalah Universiti Berlin. Ini adalah di peringkat awal institusi pendidikan di Jerman pada waktu itu. Secara umumnya institusi pendidikan di Jerman kita bagi kepada 4 jenis sekolah seperti yang saya nyatakan dalam belajar ini. Pertama, gymnasium. Tempoh dia antara 8 hingga 9 tahun, mempelajari bahasa Latin, bahasa Yunani dan juga bahasa moden. Yang kedua, real gymnasium, iaitu dalam tempohnya juga lebih kurang 9 tahun, mempelajari bahasa Latin, bahasa moden, sains dan juga matematik. Dan yang ketiga adalah real school, iaitu tempoh selama 6 tahun, bukan syarat masuk universiti tetapi menjadi pelatih industri, dan membuka peluang kepada pelajar-pelajar yang memasuki peringkat persekolahan ini. Dia akan memegang jawatan dalam syarikat-syarikat teknikal, syarikat-syarikat industri dan sebagainya. Dan peringkat yang keempat adalah yang dipanggil Oberreal School, tempoh selama 9 tahun dengan mempelajari bahasa moden, sains dan matematik. Jadi ada 4 jenis institusi pendidikan yang menjadi pilihan masyarakat Jerman pada waktu itu. Yang ketiga, dalam perkembangan sistem pendidikan di Jerman, kita lihat dari segi kurikulum. Pertama, kurikulum sekolah rendah. Ini berasaskan teori yang dikemukakan oleh Pestalozzi, iaitu memberi penekanan kepada mental kanak-kanak dan latihan menggunakan diri. Jadi pendekatan ini telah didedahkan kepada guru-guru di peringkat sekolah rendah dan mereka mengajar, memberi fokus teknik ini untuk meningkatkan kefahaman, meningkatkan daya intelektual pelajar-pelajar khususnya di peringkat sekolah rendah, di mana kanak-kanak diajar mata pelajaran geografi, sejarah dan bahasa Jerman di samping mata pelajaran yang lain seperti lukisan, matematik, pendidikan jasmani dan juga agama. Selain itu, dalam kurikulum juga ada kaitan dengan kurikulum di peringkat sekolah menengah. Tadi sekolah rendah, di sekolah menengah pula diseragamkan, dan mata pelajaran yang diajar pada waktu itu diberi tumpuan kepada bahasa Latin, bahasa Greek, bahasa Jerman, matematik, sejarah, geografi, agama dan juga sains. Dan yang ketiga adalah kurikulum di peringkat universiti, di mana lebih memberi penekanan kepada pengkhususan dalam bidang ilmu pengetahuan seperti psikologi, epistemologi, sejarah, falsafah, psikologi, undang-undang, anatomi, zoologi, kimia dan juga fizik. Semua subjek-subjek mata pelajaran ini telah dikembangkan di peringkat universiti. Dan yang keempat, dari segi kaedah pengajaran dan pembelajaran. Dalam kurikulum, kaedah pengajaran dan pembelajaran juga diterapkan pada waktu ini, khususnya pada guru-guru, di mana guru-guru telah dihantar untuk mempelajari idea-idea dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang diajarkan oleh Pestalozzi misalnya. Dan idea ini digunakan secara meluas
dalam pengajaran di sekolah-sekolah rendah di seluruh negara Jerman pada waktu itu. Jadi dalam kurikulum itu semua telah membawa banyak perubahan dari segi pendidikan. Selain daripada apakah sukatan yang digunakan, bagaimana kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunakan, bagi guru yang terlibat, usaha-usaha untuk meningkatkan kualiti guru pada waktu itu, dan jugalah boleh kita kaitkan juga dengan buku teks, apakah buku rujukan digunakan. Yang keempat adalah tenaga pengajar. Bila kita kaitkan dengan sistem pendidikan di Jerman, kita perlu jelaskan tentang tenaga pengajar. Yang pertama, pada tahun 1722, Raja Frederick William pertama telah mengambil langkah untuk membekalkan tenaga pengajar terlatih untuk mengajar sekolah-sekolah di luar bandar di negara Jerman pada waktu itu. Ini adalah satu langkah yang dibuat oleh pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan di Jerman pada waktu itu. Kedua, melatih guru-guru untuk memberi khidmat kepada setiap peringkat sekolah, khususnya sekolah rendah. Dan ketiga, mengubah kod undang-undang mengenai syarat kelayakan menjadi guru. Dan kita lihat juga pada waktu itu telah diwujudkan latihan perguruan, seperti maktab perguruan, kolej-kolej perguruan dan sebagainya. Dan mereka yang lulus daripada latihan pusat latihan perguruan ini mendapat pengiktirafan daripada Raja Frederick yang kedua pada waktu itu. Pusat latihan yang terkenal pada waktu itu terdapat di Austria, Sezi, Weimar dan juga Saxony. Dan pada tahun 1747, kalau kita lihat, Johann Julius Haeckel telah menubuhkan pusat latihan guru di Berlin. Jadi ini menunjukkan bahawa dasar kerajaan dan pemerintah Jerman juga menggalakkan meningkatkan kualiti pendidikan di Jerman melalui meningkatkan kualiti tenaga pengajar yang terdapat pada waktu itu, khususnya guru-guru yang mengajar di setiap institusi pendidikan, daripada tadika, menengah, sekolah rendah, sekolah menengah, kolej, sehinggalah kepada peringkat universiti. Ini adalah satu usaha. Perkara yang kelima kita perlu jelaskan dalam perkembangan pendidikan Jerman adalah peranan kerajaan. Seperti kita kaitkan tadi dengan dasar-dasar kerajaan, kita juga boleh kaitkan dengan peranan kerajaan. Ada banyak di Jerman khususnya kerajaan yang memainkan peranan penting dalam menjadikan ataupun mengubah sistem pendidikan di Jerman itu daripada sistem pendidikan tradisional kepada sistem pendidikan moden. Antara langkah-langkah yang telah dibuat oleh kerajaan Jerman pada waktu itu, pertama, pada tahun 1808, Jabatan Pendidikan Awam telah ditubuhkan untuk menguruskan perkara-perkara berkaitan dengan hal ehwal pendidikan. Itu yang pertama. Kedua, kerajaan juga telah menentukan dari segi yuran pengajian, dari segi yuran pengajian, di mana Raja Frederick William yang pertama telah mewajibkan pelajar membayar yuran persekolahan, tetapi pelajar-pelajar miskin diberi bantuan keuangan. Yang kedua, Raja Frederick William juga telah menyeragamkan yuran persekolahan untuk semua sekolah di Prussia pada waktu itu. Ini antara peranan kerajaan yang kedua yang menunjukkan bahawa bagaimana sistem pendidikan itu diuruskan di setiap peringkat. Dan yang ketiga, Raja Frederick William pertama telah membina 1,000 buah sekolah rendah dan 1,800 sekolah baru di seluruh Prussia pada waktu itu. Ini menggambarkan bagaimana peranan kerajaan itu melihat pendidikan itu sebagai sesuatu yang penting. Ini satu usaha yang penting untuk menjadi aset kepada kemajuan negara pada masa akan datang. Dan yang keempat, Raja Frederick William ketiga telah mengambil inisiatif untuk membangunkan sistem pendidikan di negara Jerman. Jadi semua langkah-langkah ini telah menjadikan Jerman sebuah negara yang maju dari segi pendidikan, dari setiap peringkat, dari peringkat rendah sampailah peringkat universiti, khususnya pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan vocational, teknik dan juga politeknik, di mana Jerman sampai hari terkenal sebagai negara pengeluar industri berteknologi tinggi, industri berat, dan juga industri petrokimia yang hebat pada waktu itu. Dan sehingga hari ini Jerman adalah pengasas kepada perkembangan industri berat di dunia pada hari ini.